PPIM, kami menyokonglah kalau PPIM bersama dengan Badan Guam tadi dapat bekerjasama, so at least kami ada satu persatuan yang dapat mendengarkan dan menjadi hero untuk kami. Sebab masalah sekarang, katakanlah baru ni PM announce masa bajet, okey, BRIM itu ini dan sebagainya, dan dia ada satu bank rakyat. Dia kata pergi, siapa peniaga masalah dunia semua boleh ambil duit, maksimum boleh bagi 50,000. Tapi tambah faedah, itu semua bagus. Atas pentas dalam TV. Tapi in actual ground kita pergi, dia nak apa nama, cek sitos Inggeris tu dia apa semua. Sedangkan PM announce siapa ada masalah pergi. Jadi A cakap lain, hak B buat lain. So akhirnya kami ni dah tak ada ruang. Mana kami nak pergi? That's why saya bagi pihak saya lah, saya tak tahu yang lain, kalau ada orang menyokong, saya cadangkan melantik PPIM jadi satu persatuan yang dapat bantu kami. Kurang kami ada hero macam Datuk Nazim ni, okay? Kami ada orang yang sanggup berjuang. Sebab saya dengan Datuk Nazim dah lama, dah bertahun. Daripada awal PPIM ni saya tengok alhamdulillah agenda dia, hati dia, apa semua perjuangan dia jelas, ya, kat situ. That's why kita nak rebut peluang tu, ya, Datuk. Terima kasih. Negara-negara lain sudah mengubah rasa polisi muflis ini. Tetapi saya pun heran juga kenapa menteri-menteri keuangan kita tak nampak perkara-perkara ini. Tak nampak. Sehingga sekarang baru kita bincang benda-benda seperti ini. Saya sendiri pun dah mengalami masalah, berbagai-bagai masalah. Pergi bank negara dia cakap macam-macam. Jadi saya harap sekarang masuk untuk tindakan. Masuk untuk tindakan. Menteri-menteri mesti melihat, jumpa ketua usaha keuangan, bincang bagaimanakah pembuka-pembukaan hak ini boleh kita remove daripada institusi keuangan yang menanyai rakyat Malaysia ini. Apa kata saya cadangkan supaya tubuhkan persatuan bankruptcy. Yang kedua, saya amat bersetuju dengan cadangan sahabat kita yang tentang pengeluaran EPF untuk membayar hutang. Sebab saya sekarang dalam program AKBK. Jadi saya orang tanya yang dekat tentang AKBK. AKBK pun sebenarnya dia lebih kurang macam Jabatan Insolvensi juga. Dia cuma menguruskan pembayaran sahaja. Dia tak ada bagi cadangan untuk kita nak mengurangkan pembayaran atau macam mana. Sebab saya terlibat dengan pembayaran kad kredit. Bila saya dapat bil, tengok ada interest lagi. Jadi maknanya AKBK pun tak buat apa-apa. Jadi saya minta supaya kerajaan saya cadangkan AKBK digubal balik dia punya prosedur untuk menolong bankruptcy. Yang ketiga, jika diluluskan supaya diadakan soft loan untuk yang terlibat dengan bankrupt, maksud saya mungkin ada agensi yang berkaitan yang boleh memberi soft loan tanpa interest dalam amount yang tertentu, contoh RM50,000, RM40,000 atau RM30,000. Untuk itu tu saya tak beringat kata lah. Okey. Semasa saya di dalam bank, saya tak nampak masalah ini menjadi impact pada masyarakat. Sebab saya rasa kami di pihak bank menjalankan tugas, menjalankan amanah, dan kemudian kita proceed dengan apa-apa tindakan yang sepatutnya. Tapi bila saya semasa sekitar tahun 2009, masa Kementerian Setan, saya ditukarkan ke bahagian recoveries. Dan saya amat sedih semasa itu. Saya mengalami satu kemurungan yang amat sangat. Kemudian saya mengambil inisiatif untuk membantu masa itu di dalam bank untuk membantu mereka yang mengambil personal loan. Yang masa itu tempoh pinjamannya 5 tahun. Saya convertkan menjadi konvensional, iaitu sekitar 15 tahun. Tapi pihak bank tak suka apa yang saya buat. Jadi saya dikenakan tindakan. Jadi bila saya keluar dari sistem itu, saya nampak peluang untuk membantu. Saya nampak kelonggaran yang kita boleh bantu. Tapi masalahnya undang-undang kita agak ketat. Jadi saya terpaksa menggunakan cara yang kreatif untuk membantu mereka. ISA pun boleh bantu.
Okey. Jadi saya berterima kasih kepada Datuk di depan, okey, dan Doktor Moderator. Cuma saya amat tertarik dengan pelepasan automatik itu. Sebab kalau kita ikuti apa yang berlaku di luar negara, mana Donald Trump itu sendiri pun dah banyak kali confuse. Cuba tengok dia sekarang buat apa. Okey, so maknanya mungkin ada cara lah. Okey, cuma saya harap dan saya memang setuju yang pasal CITOS tu. Sebenarnya memang kami dulu semasa di dalam bank, kami diberi direktif oleh bank negara untuk jangan tengok CITOS. Kita buat 2 tahun. 2 tahun. Lepas tu tengok balik. Jadi saya berharap okey, apa yang diutarakan hari ini jangan, kalau boleh emosi tu keep in check lah. Saya minta satu, supaya benda yang kita sampaikan ni suatu yang boleh diguna pakai, yang boleh difikirkan dengan rasional. Jangan terlampau macam nak makan apa pun ada. Jangan. Saya minta lah. Saya sendiri pernah hampir-hampir. Saya hampir-hampir pernah. Okay. So maknanya saya apa yang saya nak sampaikan di sini ialah terima kasih kepada pihak pengelola. Dan saya datang untuk memberikan suara anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duit dia dan dia nak bankrupt, apa salahnya bayar duit dia untuk lepas dia daripada bankrupt daripada nyimpan duit sampai 50 tahun dia dah bankrupt. Okay, kita insya-Allah ini salah satu cadangan yang perlu dipertimbangkan, tapi oleh kerana KWSP ini disimpan untuk hari tua, jadi dia ada sensitiviti yang kita perlu bawa kepada pihak kerajaan ya. Okey, nombor 2 yang tadi daripada Johor Bahru tadi, potongan oleh OA, sebenarnya kalau masalah dia, kita dah berbincang dengan OA pasal duit ni. Masalahnya bila dia bagi cek nak clear dekat mana itu masalah ni. Tapi kalau ada masalah setakat untuk buat masa ni boleh jumpa kita, pasal ada dalam, saya beritahu kawan-kawan dalam KWSP tu boleh dibuat cek terbuka sebenarnya. Ya. Kalau pada tidak payah masuk akaun pun boleh. Kita boleh bicara, boleh buat. Sementara kita berbincang untuk beri laluan kepada duit KWSP ini supaya tidak dipotong. Pasal kalau masuk akaun tentu kena potong. Ya, okey. Okey, nombor 3 Cik Muhammad Saleh tadi itu kita akan bawa, kita pun dah terima aduan dia dan kita akan teruskan membawa perkara ini ke atas supaya dia sebagai penjamin dah lepas, dia tak lepas. Jadi itu pun satu benda yang pelik juga yang kita hadapi, mana benda yang tidak boleh sabar. Jadi kita akan bawa juga perkara ini kepada task force ya. Lepas tu Cik Saripudin yang selayang tadi yang pasal undi dan bankrupt. Tapi alhamdulillah masih boleh undi tu, kalau tak boleh undi berat kita. Ya, pada saya itu adalah perempuan yang terbaik. Kalau ada akta kita tak boleh undi berarti kan maknanya kita tak bersuara. Itu soalan. Okey. Dan ini pada saya baik untuk kita. Ya. Jadi kita gunakan kuasa undi itu untuk mendapatkan bantuan. Okey. Lepas tu zakat ya. Sebenarnya zakat ini merupakan satu mekanisme yang kita lihat, dan saya rasa cadangan untuk menjadikan zakat penjamin untuk pelepasan bersyarat saya ingat cukup baik. Dan kita memang telah berbincang dengan pihak zakat Selangor, tapi dalam tahap perbincangan yang di mana kita juga boleh cuba bawa aduan ini kepada pihak kerajaan sendiri. Okey, yang kes yang di Sabah tadi ya. Okey, tadi yang kes di Sabah itu kita banyak sebenarnya terima aduan di mana surat tidak terima. Ini pun kita nak kena bawa kepada Datuk Suhaimi ini, macam mana perkara ini, proses penyerahan itu pun memang banyak sangat kita terima aduan, tiba-tiba bankrupt, sedangkan dia kena serve personally. Dan ada unsur-unsur kadang-kadang penipuan tanda tangan ataupun yang dia buat macam yang kita lihat tadi, di mana
dipalsukan, ya. Jadi ini pun kita salah satu perkara yang kita kena bawa ke pihak OA supaya jika serahan yang dibuat itu tidak mengikuti syarat-syarat, patutnya terbatal sebenarnya. Serahan bankruptcy itu patutnya terbatal. Dan ini biasa pernah berlaku, dan saya rasa kita bawa juga kepada Suka Guam untuk mungkin boleh membatalkan balik kes ini. Dan tadi bila kita bercerita pasal yang penjara ini, sebenarnya pihak insolvensi telah menggunakan kaedah menghina mahkamah. Sebenarnya dia tidak menghantar ke mahkamah, tapi dia menggunakan kaedah orang yang janji nak bayar, tak bayar, itu menghina mahkamah. Ini pun satu benda yang kita akan bawa juga. Kita rasa amat tak mensabar. Orang yang tak ada duit nak bayar, kena pinjam alok pun kena bayar. Ini berlaku, ya. Saya ingat, kalau tuan-tuan ingat, kes Surali, tak pasal-pasal, dia free saja. Dan diminta hukuman yang amat dahsyat sampai 6 bulan. Gila apa benda. Jadi kita, ini pun perkara yang kita telah teliti, ya. Berkaitan dengan pinjaman yang 50,000, ya, yang diumumkan oleh Datuk Ismail Sabri, iaitu mungkin dia pun tak tahu tu, saya rasa. Pasal biasanya kadang-kadang kat bawah sana dia banyak lagi little Napoleon yang berkuasa, yang dia berasa dia berkuasa, dan dia biasanya pun sebenarnya di bank pun dan di mana-mana malah kalau kita nak jumpa kadang-kadang tak lepas dari depan pun. Dia terlalu besar untuk mendengar masalah kita. Jadi ini pun kita kena minta Datuk Suhaimi kita berbincang dengan PM macam mana kita nak ubah kebiasaan yang amat buruk ni, ya. Cik Yahya, ya. Sebenarnya saya dapat komen daripada kawan-kawan di luar negara yang mengatakan bank di Malaysia ni terlalu dilindungi. Dan pengguna biasanya kalau begitu memang jatuh hukum. Jadi ini pun satu benda yang kita perlu lihat kembali. Maknanya kita minta Jawatankuasa Task Force ini untuk meneliti perkara ini supaya didengari. Pasal kita tengok ada satu penghakiman yang dibuat, dia kata kalau bank tersilap bayar pun kita tak ada nak salahkan bank. Jadi ini memang benda yang tidak bersabar. Pasal contohnya dalam kes rumah tak siap, bank bayar 100% pun ada. Jadi bila kita kata bank, kenapa bank bayar? Oh, dia kata kita dah bagi arahan dia bayar. Di mana itu sebenarnya melibatkan unsur penipuan pegawai bank, developer tipu dan arkitek tipu. Jadi ini antara benda yang kita hadapi dan kita rasa benda tak patut sangat. Jadi kita insya-Allah ini pun kita akan bawa untuk dibincang, ya. Perkara kes bank ni tak nak bagi kurang pinjaman, bayaran pinjaman ni kes biasa. Pasal bank kalau boleh dia nak perah sampai ke kalau batu tu kalau boleh perah dia nak perah. Jadi ini para pengguna kena bersatu hati. Itu yang mungkin juga dengan adanya kumpulan kita hari ini kita boleh keluar di luar sana untuk menyatakan perasaan kita. Pasal bank di sini betul-betul pada saya tak jauh daripada Yahudi lah. Kebanyakannya tidak nak mendengar langsung. Dia bayar. Walau itu betul-betul ada untungannya berganda, ya. Jadi malangnya insolvensi pun mengikut jejak yang malah lebih pasal dia sebenarnya bukan bank. Tapi mungkin juga saya ni boleh tahu Jabatan Insolvensi tahun ini dia punya KPI adalah untuk mengutip 100 juta. Jadi ini pun satu benda yang kita perlu tahu kerana dia sebenarnya kita rasa bank sudah dapat keuntungan. Macam saya sebut tadi, tak perlu insolvensi habis-habisan nak mengutip duit untuk pihak bank. Seharusnya rasanya kita juga perlu mencadangkan supaya pihak insolvensi ini lebih terbuka. Pasal nak dibubarkan tak jadi. Tapi agar kita boleh berbincang secara berdepan. Maknanya tidak lagi disekat dengan dinding-dinding dengan cermin saja yang kita tunggu berjam-jam, ya, supaya kita boleh buat rayuan yang bersabar. Mungkin Jabatan Insolvensi perlu ada bahagian rayuan, ya. Yang pasal saudara kita tadi banyak cadangannya, itu memang kita bawa ke cantik, cadangan cantik, cuma tak tahu kadang-kadang cantik untuk kita bukan cantik sangat untuk orang, ya.
Tapi yang untuk 50 tahun warga emas tu saya pun sokong. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.